Pelaburan yang masuk ke semua negeri dapat dilihat melalui projek pelaburan yang telah berjaya diluluskan dalam sektor perkhidmatan, perkilangan dan utama berjumlah RM267.8 bilion sepanjang tahun 2022. Ini melibatkan 4,517 projek dan dijangka mewujudkan 140,440 pekerjaan ataupun peluang pekerjaan di negara ini. Dari jumlah ini, DDI adalah sebanyak 39% dan FDI adalah lebih kurang 61%. 5 negeri utama yang diluluskan pelaburan pada tahun 2022 adalah Johor, Selangor, Sarawak, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Pelaburan yang diluluskan di Lebah Kelang iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor hanyalah merangkumi 31.9%. Ini menunjukkan bahawa pelaburan yang diluluskan di Malaysia tidak hanya tertumpu di Lebah Kelang. Pada dasarnya, pemilihan lokasi pelaburan oleh pelabur adalah atas keputusan perniagaan ataupun business decision pelabur itu sendiri dan banyak bergantung kepada ekosistem dan kekuatan kluster industri di sesebuah negeri. Selain itu, kerajaan Malaysia melalui MIDA menyediakan pakej insentif cukai kepada pelabur domestik dan asing bagi menggalakkan pelabur-pelabur ini mengeluarkan keluaran atau menjalankan aktiviti bernilai bertambah tinggi atau bernilai tambah tinggi dan juga berteknologi tinggi di bawah Akta Penggalakan Pelaburan 1996. Bagi mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah, dasar pelaburan baru berteraskan aspirasi pelaburan nasional ataupun the NIP and NIA turut menggariskan kepentingan keseimbangan wilayah. Balah Pelan Induk Perindustrian Baru ataupun NIMP juga turut menetapkan misi menjamin sekuriti ekonomi dan keterangkuman sebagai salah satu misi di dalam NIMP. Kekuatan kluster industri di setiap negeri boleh melengkapi antara satu sama lain dan mendapat manfaat limpahan ekonomi daripada kluster sedia ada. Sebagai contoh, Kedah dan Perak mendapat manfaat limpahan ekonomi dari kluster electrical dan elektronik di Bayan Lepas dan juga Batu Kawan. Limpahan ekonomi ini akan dapat mewujudkan kluster industri baru dan industri sokongan seperti perkilangan berteknologi tinggi dan aktiviti penyelidikan dan pembangunan di high-tech park di Kulim dan Perak yang boleh menyokong kluster E&E di Pulau Pinang. MIDA selaku IP utama negara akan terus mempromosi koridor ekonomi wilayah berdasarkan kekuatan ekosistem industri di setiap wilayah dan kita akan kaji di manakah kekuatan di Terengganu itu petrokimia contohnya ya, dan electrical dan elektronik di Pulau Pinang, produk getah juga di Kedah pun kuat, hydroeconomy of course in Sarawak dan sebagainya, dan of course Sabah berasaskan sumber. So kita akan merealisasikan target-target ini dan sasaran-sasaran kita akan kongsikan dengan semua negeri insya-Allah.